Video PDPC ini dibawakan khas oleh peserta Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Hari ini murid-murid akan bersama-sama Cikgu Mona mempelajari sejarah tahun 5. Kita akan mempelajari unit 1 iaitu Institusi Raja Payung Negara. Apa yang murid-murid faham tentang institusi raja? Dan bagaimana ianya berfungsi di negara kita? Jom bersama-sama Cikgu Mona. Murid-murid akan pelajari pada kali ini ialah pengertian raja dan kerajaan. Kedua, konsep wadat antara raja dengan rakyat. Dan yang ketiga, maksud daulat dan dahaka. Yang keempat, murid akan mengetahui tentang kedudukan dan peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Dan seterusnya, murid akan mengetahui negara-negara yang masih mengamalkan institusi raja sehingga sekarang. Tahukah murid-murid bahawa institusi raja diasaskan pada zaman Kerajaan Melayu awal? Institusi raja terus diwarisi dan menjadi simbol warisan negara yang dihormati dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Bertuah ya kita berada di bumi Malaysia ini. Murid tahu tak apa yang dimaksudkan dengan raja? Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan? Dan apa yang dimaksudkan dengan konsep wadat, daulat dan dahaka? Dan bagaimana kedudukan serta peranan raja-raja Melayu serta negara yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini? Menarik kan untuk kita ketahui? Okey. Raja atau Sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Manakala kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Jelas ya di sini murid-murid, kerajaan adalah negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Baik, manakala kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Tahu tak murid-murid bahawa pada ketika itu raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak terhadap negeri atau kerajaan yang baginda tadbir. Murid-murid tahu tak bahawa selepas merdeka, institusi raja terus diwarisi dan menjadi identiti negara kita. Kita perlu menghormati dan menghargai institusi raja sebagai warisan negara. Sungguh pun selepas merdeka, raja atau sultan sudah tidak mempunyai kuasa mutlak, namun sebagai rakyat Malaysia, kita perlu taat setia kepada raja dan negara. Baik, raja atau sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Itulah peranan raja atau sultan. Negeri manakah ya di Malaysia ini yang masih mengamalkan institusi raja? Mari bersama-sama Cikgu Mona kita lihat peta Malaysia ini. Okey, murid nampak tak peta ni? Dalam peta ini terdapat beberapa negeri yang mengamalkan institusi raja. Antaranya Negeri Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Terengganu, Kelantan, Perak, Kedah dan Perlis. Ada 9 buah negeri yang masih mengamalkan institusi raja. Nampak tu? Cikgu kat mana sekarang kita berada ni? Baik, namun begitu ya murid-murid, terdapat gelaran yang berbeza di setiap negeri ini. Gelaran Sultan digunakan di Negeri Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Selangor, Perak dan Kedah. Manakala Raja digunakan di Negeri Perlis
Dan yang di-Pertuan Besar digunakan di Negeri Sembilan. Nampak tu? Ada 3 gelaran yang berbeza bagi Raja dan Sultan. Baik, okey. Tahu tak murid-murid bahawa Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja. Jadi, yang di-Pertua Negeri telah dilantik sebagai Ketua Negeri oleh Yang di-Pertuan Agong. Manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Jelas di sini. Murid nak tahu tak bahawa sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Salatus Salatin, wa'adat atau perjanjian yang termeterai antara raja iaitu Seri Tribuana dengan rakyat iaitu Demang Lebadau menjadi asas pembentukan sikap taat setia ini. Sebab itu, hasil daripada perjanjian inilah maka rakyat telah berjanji untuk taat setia kepada raja atau sultan ketika itu sampailah sekarang. Murid-murid, di sini ada gambaran konsep wa'adat yang terdapat dalam buku teks muka surat 6. Murid-murid boleh merujuknya nanti ya. Baik, cikgu akan bacakan lakonan gambaran konsep wa'adat ini. Perjanjian Parti mohonkan anugerah ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Segala hamba Melayu, jikalau ada dosanya ke bawah Duli, Parti pohonkan jangan ia difadihatkan, dinista yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak bunuh, tuanku, jangan Duli tuanku aibi. Kabulkan hamba akan janji paman itu. Tetapi hamba pun minta janji juga pada paman. Hendaklah segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim jahat berkatinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga takluk negerinya juga. Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu Duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu Parti pun berubahlah tuanku. Baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Baiklah murid-murid, demikianlah tadi gambaran konsep wa'adat yang telah cikgu bacakan. Dalam gambaran ini, ada beberapa perkataan yang digelapkan seperti perkataan fadihat, dinista, syarak dan paman. Perkataan-perkataan ini telah jarang kita dengar sekarang. Murid-murid boleh rujuk makna perkataan-perkataan ini di glosari yang cikgu sertakan nanti. Baik, fadihat membawa maksud perbuatan mencela. Syarak pula membawa maksud hukum mengikut agama Islam. Termeterai bermaksud dipersetujui. Nista pula adalah kata-kata menghina. Manakala paman adalah panggilan untuk lelaki yang dihormati atau yang lebih tua. Manakala wa'adat atau wa'ad adalah perjanjian taat setia. Macam mana murid? Jelas maksud perkataan-perkataan yang cikgu sebutkan tadi? Nampaknya kita dah selesai untuk bahagian pertama. Selepas ini, murid-murid akan ikuti bahagian kedua, unit 1 di video cikgu yang seterusnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana sudah menonton video PDPC cikgu. Bye.